Okey. Pastikan dekat skrin anda adalah apa tu? PowerPoint ni. Nampak Aku nampak. Alhamdulillah. Okey, so kita mulalah sebab hari tu kita berhenti dekat kadar dos sinaran bangunan kan. So untuk anda punya bangunan-bangunan tinggi ni kita hanya mendapat purata setahun 1.5 milisievert watt apa benda tu. Ingat lagi lah nama orang tu. Okey, so sekarang kita nak pergi kepada anda punya risiko. Okey, pertama dah tentulah dia ada kesan kepada badan kita. So kita panggil kesan tu adalah kesan biologi. So nanti bila anda masuk form 4, anda akan ambil sains tulen, insyaAllah. Semua kelas 3E dengan 3I ambil. Nanti anda akan belajar bio, kimia, fizik dan juga matematik tambahan. Okey, kesan bio pada sinar yang berlebihan. So dalam bahasa mudah dia akses lah. Okey, so pertama sindrom akut. Akut ni sebenarnya dari bahasa Inggeris ACUTE, acute. Okey, tak tahulah je dia betul ke tak. Saya harap betul. Okey, dan kedua dia ada sindrom. Okey, ni yang pertama anda labelkan. Dan yang kedua dia ada sindrom kronik. Kronik ni agaknya dah memang tak boleh nak sembuh ke apa, tak tahulah. Okey, sebab ni adalah bahasa perubatan. So kita belajar apa yang sepatutnya kita kena tahulah. Okey, so untuk akut ni pendedahan ni maksudnya anda terekspos lah. Okey, pada sinaran ion yang berlebihan dalam jangka masa yang singkat. Kalau singkat tu maksudnya sekejap je lah. Mungkin anda terkena dalam masa sesaat, mungkin dalam seminit. Tu mungkin masuk sekejap lah. Kalau anda kata kena dalam masa sejam tu, saya rasa lama sangat dah tu. Sehari bulan 1 jam seminit anda pun dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, so kita kena bahagi pada 3 Okey, pertama adalah dos yang rendah. Maksudnya anda terkena sedikit lah. Okey, yang kedua anda terkena dos yang sederhana. Maksudnya tak tinggi tak rendah. Okey, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah dos tinggi. Ni memang mungkin anda terkena di janakasa nuklear ke, ataupun di makmal yang mengkaji radioaktif. Tu kena jadi saintis dululah. Sebab setahu saya dekat UKM ada Jabatan Fizik Nuklear. So kalau anda suka, InsyaAllah anda boleh sambung belajar di UKM lah. Lagipun UKM dengan Banting dekat aja, 50 km. So kalau anda merempit daripada Sungai Manggis, tak sampai sejam pun, 40 minit je dah sampai dah dekat UKM tu. Lalu dengkel lah. Saja cerita supaya anda rasa seronok belajar kan. Okey, untuk dos rendah, apa yang berlaku adalah anda akan rasa loya dan muntah-muntah. Maksudnya anda rasa mual. Mual kot bahasa Melayu dia. Rasa tak selesa lah. Maksudnya segala isi perut anda akan terkeluar. Yang tu lah yang ada istilah muntah hijau lah. Kalau anda tengok kartun tu ada gambar tulang ikan lah, gambar simbol pelik-pelikan. Okey, itu untuk dos yang rendah. Maksudnya apa tu, sedikit lah, ataupun kuasa dia tak tinggi. Kalau yang anda punya sederhana ni, okey, dia akan efek pada keimunan. Ni anda punya bahasa bio lah, immunity. Ni kalau nak tahu lebih detail kena tanya mana-mana doktor atau pensyarah atau guru bio lah. Okay, so immune ni setahu saya lah, kalau salah bagi tahu, daya rintak anda pada penyakit lah. So kalau imun anda berkurang, maksudnya anda mudah mendapat mungkin jangkitan kuman, mudah kena penyakit lah yang disebabkan oleh virus atau bakteria. Okey, yang kedua, okey, ni yang pertama So immunity adalah anda punya keyword. So apa yang berlaku? Immunity anda berkurang. Okey, saya dah buat tanda apa tu? Tanda
anak panah ke bawah, maksudnya kita faham lah. Sebab kita nak belajar ni, kita kena pandai membuat nota ringkas kita. So anda banyak guna simbol-simbol lah. Okey, ni anda tulis yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, kegagalan tu kita panggil dalam bahasa Inggeris malfunction. Okey, boleh biasa kalau anda tengok surat mati kan, dia kata punca kematian, cause of death. Okey, saya tulis kat sini cause of death. Doktor tu memang tulis macam cacing kerawit lah. Kita pun kadang susah nak baca. Tapi kalau dia tulis comel-comel tu, baguslah, senang nak baca kan. Main organ failure or malfunction. So nanti kalau anda ada rezeki, bolehlah anda hadir ke mana, bilik forensik Hospital Banting. Kalau anda nak tahu, bilik forensik ni sebenarnya nama lain dia adalah rumah mayat. Setiap hari ada kes COVID. Paling sikit 1, biasa 2, kadang-kadang 3, paling banyak 6 atau 7 dalam masa sehari. Itu kita baru cerita yang Islam. Yang bukan Islam, lebih kurang kot, mungkin 2-3 orang lah macam tu. Kita baru cerita Hospital Banting, belum cerita hospital besar macam Hospital Kelang. Nak tahu, nanti kita PM tepi lah. Sebab kita nak cerita, kalau terkena anda punya radiasi dos sederhana ni, anda punya organ akan gagal berfungsi. So apa yang berlaku bila gagal berfungsi, maka anda akan mati. So macam mana nak senang ingat? Macam kereta lah. Kalau anda punya fuel pump ke, anda punya radiator ke, ni saya cerita bab enjin lah kan. Anda punya apa, belting ke, timing belt ke, apa semua berkaitan enjin tu, salah satu komponen tu tak berfungsi. Contohnya kipas anda tak berfusing. So apa yang berlaku bila kipas tak berfusing? Enjin panas lah kan. So dia akan jadi overheat. So bila terlampau panas, maka dia akan breakdown. So anda pun buka bonet, duduklah tepi jalan tu, telefon towing, sampailah towing sampai. So saja cerita lah kalau anda ada pengalaman macam itu kan. Okey, kita sambung lagi dengan dos tinggi. Pertama memang yang ni kalau kita cerita yang dos sederhana ni mati tapi lambat. Bahasa orang sekarang apa? Mati perlahan-lahan. Bukanlah mati terseksa, mati lambat atau perlahan-lahan. Okey, jangan salah faham Okey, dos tinggi, anda punya saraf ni dalam bahasa Inggeris kita panggil nerve kan. Saya pun tak ingat nerve kot. Ni macam ni je dia. Dimusnahkan, maksudnya bahasa Inggerisnya adalah destroy. Maksudnya musnah habis. Maksudnya anda memang tak ada harapan lain, memang terus ke alam yang satu lagi lah. Yang Islam tu alam barzah nama dia. Maksudnya kita hantar dia ke kubur, atau ada setengah orang kata alam kubur. Dan biasanya kalau anda kena dos yang tinggi, tak ada lain, anda akan maut lah. Okay, so saya harap anda dapat bezakan. Apa dia? Ada nak tanya ke? Kalau ada nak tanya, silakan. Kalau tak ada, saya sambung Cikgu. Ya. Dos vaksin cikgu. Vaksin lain. Ni kita cerita apa Sachin? Sinar nuklear, radiasi ni. Maksudnya kalau Banting ni ada logi nuklear ke, so kita kena hati-hati lah. Ataupun kalau Sachin kerja dekat makmal sinaran radiasi ke. Okey, sebelum saya terlupa, dekat Bangi kita ada satu institut apa nama, nuklear macam tu lah. Nanti Bangi ada? Bangi ada satu. Kat Malaysia pun satu tu je kat Bangi tu. Biasanya kawasan sekitar 10 km radius kita kosongkan lah. Sebab kawasan situ, kalau saya tak silap, hutan ke apa. Okey, so kalau center dia kat tengah-tengah, keliling dia ni
Tak boleh ada rumah orang, ada penempatan, ada apa-apalah. So kena kosongkan. Sebab ni kita panggil macam, kalau saya tak silap istilahnya adalah buffer zone. Jauh. 10 km tu okey lah. Itu mungkin paling jauh lah. Kalau dia rasa apa Aziz, setakat 2 km dah cukup, tu dia ada kiraan dia lah. So bukan bidang kita kan, sebab kita tak belajar detail dalam bidang nuklear kan. Dia ada calculation dia. Bukan dia suka-suka buat 10 km, dia buat 2 km. So maksudnya sepanjang yang saya kata contoh 2 km ni, kawasan larangan lah. Siapa yang nak ceroboh boleh. Tapi kalau balik tiba-tiba dia apa, lawyer muntah-muntah. Kalau perempuan tu tanda-tanda mengandung kan. Ni kalau lelaki muntah-muntah, saya cakap dia terkena radiasi ni. Macam itulah. So anda pun boleh membuat sedikit unsur kecindan lah di situ. Mesti dia terfikir, radiasi tu apa. So anda kenakan balik. Itulah masa kelas CCD online tak nak join. Semua nak offline. Semua pakat tidur tengah hari ni kan. Pukul 10 makan tengah hari, mak dia dah siap masak, dia pun tidur. Makan dulu, makan mengantuk, pukul 11 tidur, bangun-bangun pukul 2. So dia terlepas lah kelas sains tingkatan 3 sekarang. Tapi tak apa, sebab saya kata tadi saya nak rakamkan benda ni. Nanti anda boleh follow balik lah, tak ada masalah. Okay, dah habis untuk Cinema Acute ni. Nanti kalau anda tak pasti, anda boleh search kat internet apa maksud acute tu. Dia A tu ada akronim dia tau. C apa dia, U, T, E kalau saya tak silap lah. Saya pun tak berapa nak detail sangat dalam bab-bab apa ni, bio kan. Okey, untuk kronik maksudnya tahap teruk lah ni. Okey, kesan berpanjangan. Maksudnya kalau anda kena hari ni berapa hari bulan? 26 Okey, 26 hari bulan kan. Allah, kesiannya lah. Siapalah terkena radiasi ni. Pada pukul berapa sekarang? 12, 20 kan? Tengah hari dia terkena sinar radiasi dos tinggi. Tak tahulah, mungkin rumah dia dekat tepi reaktor nuklear di Jepun ke, di mana-mana kan. Nak kata Malaysia tak logik, sebab Malaysia tak ada reaktor nuklear untuk jana kuasa elektrik. Sebab kebanyakan elektrik di Malaysia kita jana dari empangan hidro lah, yang dulu kita cerita bab berapa 6.3 kan, kalau anda tak silap lah. Okay, so kesan dia berpanjangan. So sehinggalah anda meninggal, entire life, sepanjang hidup lah, entire your life. So apa yang kita paling khawatirkan adalah perubahan genetik. Gen, daripada perkataan gen lah. Gen ni maksudnya benda yang kawal anda punya semua tu lah. Maklumat-maklumat diri anda, warna rambut, apa lagi mata, apa lagi, genetik lah. Apa? Dia dapat kuasa lah. Apa macam mana? Dia dapat kuasa lah. Apa ni, ubah genetik. Kuasa apa? Masalahnya genetik anda jadi lemah, cepat mati dia. Yang anda kata dia jadi mutant kan, mutant lah, jadi alien lah, mana ada, tipu tu. Bagi saya tak berapa betul, tak pernah saya jumpa lagi. Macam anda kata cerita apa, Batman Batman ke cerita Spiderman tu tu saya tak pastilah. Sebab tu sebenarnya cerita fiction. Fiction ni kalau anda nak tahu, dia lebih kepada hayalan. Hayalan maksudnya nak bagi orang shock aja tengok cerita tu. Saya pun boleh buat cerita apa tahu. Semua pelajar 3E dan 3I terkena radiasi, semua jadi pandai. Semua jadi macam Einstein. Oh, seronok lah macam tu kan. Semua nak kena radiasi, betul. Tapi dia tak tahu radiasi ni kena genetik dia jadi lemah dan matilah. Selalunya begitulah. Dia membawa banyak kesan yang buruk lah. Kalau anda pernah jumpa orang terkena radiasi tu, dia jadi kuat, jadi macam apa, badang, jadi bijak. Saya tak tahulah. Saya nak macam itu juga kan. Okey, kita teruskan. Maksudnya anda punya kecacatan genetik tu boleh dibawa ke generasi yang seterusnya. Contoh kalau anda tengok kesan daripada apa tu, kejadian yang Perang Dunia Kedua tu kan. Kalau anda belajar sejarah tingkatan 3 tu,
Di Hiroshima dan Nagasaki, generasi di dua bandar tu ada mengalami masalah genetik, sama ada kaki dia mengerekut, mata terkeluar, macam itulah. So kalau nak tahu tu kena search sahaja di Google, sebab benda tu dah lama, tahun 45, 1945. Sekarang kita dah 2021, lebih kurang berapa tahun tu? 71 tahun 71 yelah kot. Nanti anda cek lah, ke 74 tahun. Itulah lebih kurang. Okey. Maksudnya bahasa mudah dia, anda ingat di sini adalah diwarisi. So bahasa Inggeris dia diwarisi apa? Kalau anda belajar dengan Madam Hajar tu, anak murid saya tu, heritage kan. Kalau saya tak silap lah, saya ni lemah bahasa Inggeris sebenarnya. Nak buat macam mana kan? Heritage. Ni okey. Okey. Dengan syarat anda terkena dos yang tinggi. Saya rasa kalau anda terkena rendah dengan sederhana ni, kira saya tak kata lah anda selamat, tapi selamat sikit berbanding yang dos tinggi lah. Itu je nak bagi tahu. Okey. Nanti anda cari apakah beza akut dengan kronik tu, sebab dia adalah bahasa perubatan dan juga bahasa subjek bio lah. Okey, kita teruskan ada pun sindrom akut ni. Ni kalau anda tengok yang warna biru ni, anda punya saraf-saraf tu dah matilah atau terjejas. Yang ni anda rasa loya je, rasa tak selesa je dekat anda punya mulut macam itu kot. Yang ni kalau anda tengok gambar ni, ada tag dekat ibu jari. Saya pun tak tahu kenapa mesti dia letak kat ibu jari kaki kiri ni untuk mayat-mayat di hospital. Senang nak tengok kot. Dia biasa kat sini tulis nama, bila mati, nombor katil, apa satu lagi punca kematian. Setahu dengan bangsa lah, Islam ke bukan Islam. Tapi ini mungkin banyak di luar negara lah. Kalau anda kat Malaysia, saya tak pastilah dia buat macam ni ke tak. Okey, seterusnya kalau anda tengok ni, ada paru, ada limpa, ada osos, ada perut, ada jantung kan. Anda tengok cursor saya ni, maka dia adalah kegagalan main organ ataupun main organ failure or malfunction. Sebab kalau anda baca surat kematian mana-mana jenazah, biasanya doktor tu tulis sebab kematian dalam bahasa Inggeris. Paling senang dia tulis nomia. Nomia tu kalau anda tahu adalah paru-paru berair. Kalau saya tak silap lah, saya bukan terer sangat bab-bab ni, tapi sekurang-kurangnya saya tahulah. Maksudnya kalau ada orang nak kelentong saya, saya kelentong dia balik lah. Boleh faham Okey. Dan yang ni adalah anda muntah-muntah. So tu je lah yang anda ingat untuk sindrom akut. Kalau bahasa Melayu akut lah, kalau bahasa Inggeris acute. Mungkin ejaan dia ada dua C lah, ACCUTE. Okey, ni yang saya kata ni, kepala jadi besar, lepas tu kaki jadi besar. Lepas tu kalau kita tengok ni, baby ni macam lahir tak sempurna lah. Saya tak tahu ni gambar dia kenapa ni. Yang setahu saya dia macam seseolah jasad baby tu lahir tak sempurna, terus diawetkan. Dimasuk dalam botol. Kalau anda masuk amal bio, dia ada larutan formalin tu. So kalau anda tahu formalin tu adalah bahan kimia, so fungsi formalin adalah preserve bio specimen. Dianggap badan baby ni sebagai bio specimen lah. Okey. Yang ni mungkin pada masalah otot dia mengerekut. Maksudnya dia tak boleh nak ke depan, dia kata orang, dia ke belakang aja. Okey. Yang ni kepala dia besar lah. Okey. Dia tak macam kepala baby yang normal. Yang ni yang saya kata tadi, kaki dia membesar. Okey, yang ni kalau anda lihat, kalau bahasa Melayu panggil apa, sumbing kan.
Okey, sumbing maksudnya dia tak ada langit. Satu. Yang kedua, kalau anda tengok pada hidung kanak-kanak ni, kedudukan lubang hidung dia tidak seperti normal lah. Ada tapi dia macam berada terlampau jauh. Yang ni kita kata kecacatan genetik. Genetik ni seolah kalau kita nak cakap bahasa mudah dia macam manual lah. Macam anda pomen ke, anda tukang rumah, anda baca daripada manual. Okey, berapa ukuran, berapa bahan nak guna, tapi benda tu tiba-tiba rosak atau damage. So benda tu dah tak ada ikut macam normal lah, dah tak ikut pada kebiasaan. Ni adalah sindrom kronik daripada kesan radiasi dos yang tinggi lah. Sinar radiasi mengayon dos tinggi. So dia mengayon ada berapa? 3 je kan? Alpha, beta dan gamma. Okey, nanti kita buat ulang kaji lah, sebab dulu minggu lepas kita dah bincang kan benda yang 3 jenis sinaran mengayon tu. Okey, so sekarang kita nak cerita bagaimana cara mengurangkan risiko. Okey, yang pertama, kalau ada berlaku pencemaran radiasi ke apa, kita kena ada pemantauan dan juga amaran awal. Maksudnya kalau dibanting ni kita dapat awal dan kita sempat berpindah lah. Kalau kita lambat berpindah, kita dah terkena radiasi. Okey, seterusnya ni lebih kepada yang daripada aktiviti kosmik lah. Kita ada banyak kelengkapan sekarang yang kita boleh kesan aktiviti matahari yang menghasilkan sinaran mengayon. Okey, seterusnya kalau ada aktiviti yang luar kebiasaan, kita beritahu pada semua rakyat atau penduduk untuk melindungi diri dari sinaran UV yang berlebihan. Maksudnya anda tak perlu nak berada di tempat yang panas, terdedah pada cahaya matahari pada jangka masa yang lama untuk mengelakkan sinar UV yang overdose. Okey, kalau anda kata nak pakai lotion sunblock pun boleh, tapi kadang-kadang benda tu pun tak berapa nak melindungi kalau UV yang anda terima tu berlebihan atau overdose. Okey, seterusnya sekarang kita nak cerita sekiranya anda bekerja di kawasan yang macam contohnya reaktor nuklear, makmal radiasi. Apa dia Sachin? 12.40 saya keluar dah juga. Tak apa. You keluar tapi jangan left. Boleh? Saya hospital juga. Boleh, tak ada masalah. Yang penting you join. Tapi jangan left, biar je. Komputer tu biar on aja. Okey. Biasanya kalau anda bekerja di makmal yang melibatkan sinaran radiasi ni, anda bekerja ada limit je lah. Tak boleh lama-lama, mungkin sehari anda bekerja 3 atau 4 jam saja. Ataupun kalau dalam seminggu tu ada 7 hari, kita bagi anda bekerja 4 hari je macam tu. Contohlah. Kalau nak tahu detail, kena carilah di internet dia punya masa bekerja di kawasan yang menggunakan radiasi. Okey. Seterusnya kita perlu menyediakan pemeriksaan berkala kepada pekerja. Yang ni contohnya lah. Kalau anda bekerja di reaktor nuklear ke makmal melibatkan penggunaan radiasi, kita kena cek anda punya kesihatan berkala, maksudnya ada tempoh lah. Contoh dalam setahun tu anda kena buat cek atau medical check up ni setiap 6 bulan. So kalau setiap 6 bulan maksudnya setahun 2 kali. Kalau ada keperluan, kita akan cek anda setiap 4 bulan. So kalau setiap 4 bulan maksudnya setahun 3 kali. Tapi saya lebih suka kalau yang berkala pun ada dengan yang base pada simptom. Maksudnya tiba-tiba hari tu anda muntah-muntah kan, kita terus cek kesihatan anda. Apa yang berlaku kat diri anda? Mungkin hari tu anda terkena pencemaran radiasi. Dia tak perlu nak tunggu 6 bulan.
Ni lama lagi ni, baru 2 bulan cek. Kenapa nak cek? Tak perlu. Dia kena ada yang berkala dengan ada yang on the spot. So nanti kalau anda ada rezeki dapat bekerja di tempat macam ni, so anda ingatlah apa yang saya pesan sekarang. Apa yang anda buat tu sangat risiko lah. Okey. Cikgu, Ya. tahu ke pencemaran radiasi tu juga? Kita boleh nampak ke? Kita tak nampak. Tak, radiasi ni kita boleh rasa je. Dia benda tu gelombang. Kita macam mana kita nak rasa, melainkan kita rasa lain. Tu yang masalah tu. Tapi kalau kita ada alat yang saya kata apa, giga mula tu, yang boleh kesan radiasi tu, dia akan berbunyi lah. Kira kita akan tahulah je kalau kita kena radiasi tu. Dengan syarat Kita kena je lah kan. daripada simptom tu lah. Tapi kalau anda duduk banting ni, mana ada punca nuklear kan, atau radiasi. So insyaAllah kita selamat lah. Ni saya cerita kalau anda duduk di negara maju lah, macam Jepun, mana ada reaktor nuklear, Rusia, duduk di UK, di US, tiba-tiba berlaku letupan di reaktor nuklear. So sinaran dia akan terbebas lah. So mungkin dalam radius 10 ke 15 km akan terkena pada kita lah. So anda akan rasa lain lah. Macam rasa apa tadi, loya, mual, muntah-muntah. So tengok pada berapa banyak anda dapat lah sinaran tu. Nak cerita pun susah, tak boleh nak bayang. Sebab banting tak ada Malaysia lah. Malaysia tak ada reaktor nuklear. Dan kalau saya tak silap pun, dalam banyak-banyak negara Asia Tenggara kan, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Brunei, Singapura, semua tu, saya rasa tak ada lagi negara di Asia Tenggara ni yang ada reaktor nuklear lah. Kalau ada mungkin saya terlepas pandang lah. Kalau anda cari kat internet ada tu, nanti boleh bagi tahu saya. Boleh Haziq sebab benda macam ni kena banyak membaca sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita punya info atau maklumat tu kita tak update. Tu biasalah tu, terlepas pandang. Sebab banyak lagi kerja lain kita kena buat kan. Okey, pencegahan kemalangan nuklear. So kalau anda belajar bahasa Inggeris, dia ada accident dengan incident. So kemalangan adalah accident lah. Okey, pastikan kalau anda bekerja di reaktor nuklear, kena pakai, kalau anda tengok gambar tu apa, baju keselamatan atau safety suit. Okey, saya tuliskan untuk anda, safety suit. So kena lengkap lah. Pertama kena ada apa, ni apa yang dipakai ni, macam alien je kan. Mask. Ni bukan topeng biasa ni, dia kena ada yang cover ni. So dalam ni cover ni dia menapis ke apa kan. Okey. Lepas tu ada anda punya face mask tu, yang untuk anda punya visor lah, untuk anda tengok mata anda tu. Lepas tu anda kena pakai helmet kuning Okey, helmet. Lepas tu anda kena pakai, kalau anda perasan dekat sini ada dia punya apa ni, glove kan. Kasut dia tak tunjuk pula, dia tak ambil gambar penuh. Dia ambil gambar separuh-separuh macam ni. Okey, mungkin saya rasa yang dipakai hitam ni adalah anda punya yang alat tu lah, yang saya kata giga mula tu. Maksudnya kalau alat ni berbunyi tadat tu, maksudnya anda berada di kawasan atau ruangan bilik yang tercemar tinggi lah. So anda nak tak nak terpaksa terus beredar lah daripada kawasan tu. Anda pergi ke tempat yang lebih selamat. Okey, seterusnya, perancangan dan kawalan aktiviti. Okey, sekiranya contoh di Banting kita ada reaktor nuklear ataupun makmal yang mengkaji sinar radiasi ke apa, pastikan tidak dibina kawasan penempatan. So kawasan penempatan tu anda punya perumahan lah. Janganlah pula buat apa, taman apa tadi, taman bakti di tepi reaktor nuklear, betul-betul sebelah pagar. Macam sekolah Samtar tu reaktor nuklear, tak pernah dibuat dia orang. Silap-silap tahun pertama ada 1,000 orang dekat taman tu. Lepas 5 tahun 1,000 ni meninggal, rupanya terkena
pencemaran radiasi daripada reaktor nuklear di sebelah taman. Sebab macam Aziz tanya tadi, baguslah. Benda ni tak nampak, cuma kita boleh rasa je simptom dia. Tapi kita tahulah nuklear ni sebenarnya bagus. Sebab pertama dia tak mencemarkan alam, tapi kesan radiasi tu yang menyebabkan menjejaskan kesihatan manusia. Yang kita risau tu lah diwarisi oleh keturunan. Yang kena datuk dia 50 tahun dulu. So sebab genetik datuk dia tu dah rosak, so dia mewarisi kepada anak dia, maksudnya bapa atau ibu anda. So kalau ada kecacatan pada kepala besar lah, nanti diwarisi lagi kepada cucu dia, kepala pun besar lagi. Tu maksud saya lah, bila genetik dia dah damage. Okey, ataupun dia punya source code. Kalau anda suka komputer, genetik ni saya suka kaitkan dia dengan source code atau kod sumber lah. Bila anda belajar IT, dia lebih kepada programming lah. Okey, sekarang barulah kita cerita kepada kegunaan. Sebab saintis kaji radioaktif ni banyak benda berfaedah yang manusia boleh gunakan. Okey, kita tengok apakah kegunaan dia. Okey, pertama, okey, kalau anda tengok gambar dulu, thorium ni, ni adalah bahan unsur radioaktif lah. Lepas tu yang ni mungkin anda punya artifak lama, anda punya tembikar, anda punya mangkuk-mangkuk lama-lama lah, mungkin dah 500 tahun dulu, 700 tahun dulu. Biasa kalau porcelain ni tamadun mana? China lah yang pakar dalam anda punya bidang-bidang seramik ni. Ni kan cantik kan. Maksudnya orang dulu pun dah boleh menghasilkan barang-barangan yang berharga macam ni. Ni bukan orang bisya-bisya je yang boleh buat. Ni mesti orang yang berilmu tinggi dan juga skill kemahiran yang tinggi lah. Okay, yang ni tengok pada dia punya tembikar. Tengok kalau macam ni bentuk dia macam tempayan. Kalau yang bawah ni macam dia punya labu sayung. Lepas tu macam ada apa dia punya ni, pasu bunga. Lepas tu ada ukiran, menunjukkan ilmu yang tinggi lah dalam proses pembuatan. Okey, bila kita belajar, kita baru tahu rupanya seramik dan porselin, ni anda punya ni lah, tembikar lah kita panggil, yang dihasilkan dari tanah liat mengandungi bahan radioaktif seperti thorium. Jadi kalau anda tengok thorium tu, nombor proton dia 90. Okey, ni saya cerita kimia. Lepas tu saya galakkan anda bila naik form 4 ambil subjek kimia, insyaAllah siapa ajar tu tak tahulah, saya ke siapa-siapa kan. Ni anda kena ingat 90 ni adalah nombor proton, dan 232 ni adalah dia punya nukleon dia. Jangan carilah apa maksud semua benda tu. Okey, seterusnya kaca yang berwarna. Kalau anda pergi bangunan ke, pergi rumah orang yang suka warna-warna macam pelangi macam ni kan, colourful ni, dia biasanya adalah ada unsur uranium. Okey, uranium. Okey, yang ni baru nampak. Ni simbol dia, simbol. Okey, saya tulis simbol. Maksudnya kita orang kimia ni, kita berkomunikasi daripada simbol-simbol alfabet saja. Padahal anda belajar U ni daripada mana? Tadika, betul. So anda daripada tadika dah belajar kimia. So apa masalah anda sekarang? Cuma malam ni, kalau saya rajin nanti saya share link yang anda boleh join untuk satu program motivasi santai kimia bersama Sir Shady. Nanti apa Aziz, kalau saya terlupa, ingatkan saya lah untuk share link dia. Okey. Malam tu. Ya, 26 bulan kan hari ni. Saya pun tak tahu kenapa saya pilih malam Jumaat. Ambil barokah kan, pukul 9 sampai 10.30. Tu pun insyaAllah saya cuba buat. Dia terbuka, siapa-siapa boleh join. Tapi keutamaan pada budak form 4, form 5 lah, SMKB yang ambil kimia. Tapi sebab anda nak ambil kimia tahun depan, anda boleh join lah, macam mana teknik belajar kimia semua tu lah. Okey, ni simbol menunjukkan bahan ni adalah radioaktif.
Dan ni yang saya kata apa tadi, nombor proton. Kalau anda tanya saya kenapa ada proton se, proton tu memanglah nama yang bahan apa dulu kita belajar, yang bercharge positif, yang ada kat dalam mana anda punya nukleus kan, anda punya center atom. Ni anda kena belajar supaya anda tak kena tipu kan. Dan bila anda bijak, anda boleh ajar orang lain. Kat situ pahala sebenarnya kan. Ramai orang tak nampak. Ini bila mati, kita tak cakap lah, sebab dosa pahala ni bukan kita yang tentukan. Saya cakap pendek tu je lah, malah nak bercakap panjang-panjang kan, salah cakap dosa kan. So kita berhenti setakat tu je. Okey, kenapa proton? Sebab proton ni memang nama dia, nama dalam sains. Sebab takutlah nanti anda buat unsur kecindan, kalau ada nombor proton mesti ada nombor Pro 2 kan. Sebab kat Malaysia ni 2 kereta je yang orang tahu, Proton, Pro 2, yang Malaysia punya lah. Kalau negara Myvi jangan lupa. Myvi tu dia punya apa ni, model kereta. Jangan salah faham, Proton dengan Pro 2 ni syarikat. Tu yang anda kena belajar tu. Ni syarikat yang buat kereta. So syarikat Proton yang buat kereta ni, dia banyak model atau jenama. Yang terbaru X50. Orang kata kereta rimau. Siapa pakai X50 memang canggih gila lah. Nanti saya share lah dengan anda. Lepas tu anda kena belajar betul-betul supaya anda dapat guna kereta idaman anda. Kalau anda tanya jejaka Malaya, semua nak ambil Honda Civic yang RK8 ke apa, saya pun tak tahu. Orang kata apa sekarang, Honda apa, Ketam ke Udang. Ketam kan lampu belakang dia tu. Kalau perasan Chronopolis banyak guna kereta tu kan. CC 2.0, laju tak laju kira laju lah. Tapi banyak yang komplain kereta tu agak kuat makan minyak lah. So anda kena bersedialah untuk standby minyak yang lebih. Okey, so dia ada unsur uranium. Ni nama dia. Uranium adalah naming. Okey. So kalau kita lombong logam dia, bukanlah macam ni rupa dia. Ini dah dibentuk cantik lah, bentuk segitiga. Okey, seterusnya ada nama americium. Okey, nombor proton dia, sebab elemen ni, unsur dalam kimia kita susun mengikut nombor proton. Nombor proton, so kalau anda belajar dalam bahasa Inggeris, increasing number of proton. Kalau anda belajar kimia nanti start pada hidrogen 1, sampailah anda susun sampailah anda jumpa americium. Okey, 243 ni dia punya mass lah atau nukleon. Okey, kita baca apakah kegunaan americium. Okey, yang ni kalau anda tanya saya, ni adalah dia punya nombor isotop. Anda nak belajar lah isotop tu apa. Sumber alfa yang dipasang pada litar alat. Ni kalau anda cek dekat Shopee, dia tulis situ SD. Apa Aziz, cuba teka SD tu apa? Cepat siapa yang nak mencuba ni, sebab saya tak nampak anda punya Google Meet apa punya ni kat skrin saya cuma nampak anda punya slide saja. SD tahu tak apa maksud dia? Sekuel digital. Jauhnya bunyi. Smoke detector. Ya apa ya? Tak tahulah. Pengesan asap lah. Biasa kalau kita kata SD tu smoke detector. Satu lagi untuk keselamatan kebakaran, biasa kita ada FE. Siapa tahu maksud FE ni? Sebab tu anda kena belajar. Siapa tahu? Selain daripada litar pengesan asap, apa yang kita kena ada kat rumah untuk keselamatan atau mencegah kebakaran? Sebab kita kena ingat, prevention is better than cure. Serum ego. Ferrum tu nama kimia ada, unsur bukan, dia short form. Bila orang kata FE, SD tu, kita yang berilmu ni, yang belajar kita tahu. Kalau kita tak belajar, kita tak tahulah, tu yang kena tipu tu.
Kan? Ah, ah, besi. Bukan, dia bukan. FE tu satu, tu dia dua perkataan. F tu ada perkataan, E tu ada perkataan. Keluar. Tak payah keluar-keluar bagi jawapan je lah. Lambat sangat lah. Fire, extinct, Gyusha. Faham kan dalam bahasa Melayu? Fire tahu lah. Bawah tu. Pemadam api lah yang anda jumpa tong warna merah tu. Berat tong tu 100 salah pula. 14 kilo. Yang kecil 14 kilo, yang besar 16 kot. Sebab tu orang perempuan saya tak galakkan guna benda tu, berat. Lelaki kuat lah, gagah kan. Harga dia tengoklah. Kalau yang murah RM100. Kalau yang mahal yang saya pernah beli, ada kat rumah tu dah dekat 5 tahun kot. Lantaklah situ tak pernah servis pun, 250. Kalau yang kat kereta tu kecil je. Tu sikit je anda pakai dalam, saya ingat tak sampai 5 minit kot dah habis. Harga dia 100 kot yang kecil tu. So nanti bila anda ada kereta, kalau anda ada duit lebih, bolehlah beli satu set fire extinguisher khas untuk kereta lah. Kalau anda rasa nak beli dekat Shopee pun boleh juga. Nanti anda cek sendiri. FE 4K. Tapi yang kata FE nanti Shopee tak faham, anda kena eja penuh lah. Fire extinguisher 4K. Nanti anda cek lah harga dia. Kalau anda dapat yang murah, mungkin saya pernah cek dulu ada harga 25. Cuma jangan anda tertipu lah. 25 ni mungkin dia pakai macam botol set tu. Okay. So kalau kita alpha tu adalah daripada mana? Anda punya elektron ke apa, lupa dah. Lama dah tinggal. Okey, seterusnya kegunaan sinar radioaktif daripada radium. Okey. So kalau anda tengok radium ni banyak pada anda punya jam yang bersinar ni. Ada hijau lah, ada semua ni kan. So bila dalam keadaan gelap, dia akan bersilau. Kita panggil apa? Glow in the dark istilah dia. Anda ingat tak? Glow in the dark. Bersinar di dalam gelap. Kan dulu ada trend t-shirt yang bercahaya atau bersinar dalam gelap. Tu kita panggil glow in the dark. Ni jam dululah. Radium dial. Dial tu mungkin dia refer pada anda punya, kita panggil apa ni? Jam randing. Maksudnya kalau anda letak dalam gelap, anda cuma nampak dia punya nombor-nombor tu dengan jarum dia. Okey. Seterusnya ni radium 226 radium 226. Okey, sekarang kita nak menggunakan anda punya fosforus 32. Okey. So macam mana kita nak tahu berapa banyak anda punya pokok yang anda tanam ni? Contoh ni pokok sayur kan. Tak tahulah pokok sayur apa ni, macam tauge ke apa kan. Sebab ni masih kecil. So kita boleh guna baja yang mengandungi fosforus 32 supaya kita boleh detect menggunakan anda punya alat yang boleh baca bacaan radioaktif tu. Yang ni anda kena mahir dalam bab agriculture lah, pertanian. Sebab tu pertanian pun sebenarnya sangat berkait rapat dengan kimia. Sebab baja tu pun kimia. So anda nak kaji kadar penyerapan baja pun guna. Tapi yang ni unsur kimia, cuma dia lebih pada fiziks lah. Sebab bila dia dah jadi ray tu sinaran dah jadi wavelength, ada gelombang, tu dah lebih kepada subjek fiziks. Dia dah tak jadi kimia. Tapi unsur atau elemen tu adalah kimia. Okey, tadi dalam baja baja fosfat. Sekarang kita nak kawal anda punya pemasakan buah. Maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris tu untuk cek dia punya ripe dia lah. So kalau buah tu masak, dia akan ripe. So kita nak bagi buah tu masak sekata. So kita guna radio isotop lah. Katalah anda nak semua pokok yang anda tanam dekat kebun tu dalam masa sebulan semua masak. So anda kena gunakan teknologi
radio isotop. Tu masuk saya lah. Okey, ni kalau anda tengok, mari kita cek gambar dia. Okey, gambar atas ni gambar apa? Siapa yang nak teka? Strawberry. Okey, betul, strawberry. Yang ni yang belah kiri ni, tengok cursor saya ni. Kiwi juga, kiwi. Kiwi Kiwi warna ni ke? Ni macam tomato je. Tomato kan? Orang panggil tomat kan? Tapi tomato kecil saya pun tak pastilah. Macam tomato kan? Ke cherry? Cherry kot. Tak kisahlah, yang penting kita boleh teka lah. Yang ni saya pun tak tahu biji apa ni. Tapi macam biasa jumpa kan? Ni mungkin cakap mudah dia bukan buah-buahan di Malaysia lah. Yang ni yang saya rasa kiwi. Sebab dia lonjong kan. Dia bukan buah ciku. Buah ciku bukan daun macam ni kan. Kalau buah ciku tu biasa kita jumpa dekat kampung-kampung. Cuma anda kena ingat kalau saya cerita bab-bab momok ke mistik, ciku ni benda-benda yang itulah. Momok-momok tu suka duduk. Kalau anda nak tahu. Sebab tu kalau ada pokok ciku tepi rumah tu, anda hati-hatilah. Ni buah kiwi So apa beza buah kiwi dengan buah ciku? Kiwi ni buah dia berbulu sikit kan. Tapi saya tak suka makan buah kiwi yang mentah. Yang kalau anda beli kat pasar, anda terus potong kan, terus makan. Tak. Saya kalau nak beli kiwi tu, saya beli kiwi yang dry. Dry kiwi tu, yang dah dikeringkan tu. Saya suka yang tu. Dia rasa lain dia, sedap sikit. Okey, boleh So anda menggunakan radio isotop untuk kawal ripe tu, pemasakan buah. Okey, seterusnya dalam bidang pertanian lagi So maksudnya kita belajar radioaktif ni, kegunaannya pada manusia atau faedah dia lebih kepada agriculture. Agriculture ni adalah bahasa Inggeris. Dia kalau bahasa Melayu dia pertanian lah. Okey, membunuh serangga perosak. Tapi sorry to say lah, saya sebagai seorang guru kimia, taklah saintis kan, tapi kita tahulah bidang kita kan. Kalau kita guna radioaktif ni nak bunuh serangga ni macam kejam sangat lah kan. Tapi kalau anda baca ayat yang seterusnya ni, aduh, dia jadi apa? Mandul. Saya rasa ni satu kezaliman yang tak dapat dimaafkan lah. Sebab nanti kalau dia dah tak ada kan, apa yang berlaku dekat ekosistem anda kalau belajar bio ni, dia ada istilah ekosistem. Selain pada ekosistem, anda akan belajar lagi nanti dalam bio, dia ada bio diversity. Sebab kalau kita belajar agama ke, mungkin dalam agama Hindu pun ada, agama Buddha pun ada, agama Kristian pun ada. Apa yang Tuhan ciptakan tiada yang sia-sia. Walaupun Allah ciptakan ulat ni tak sia-sia tapi kita pergi mandulkan dia. So bila dia mati, dah tak ada pewaris. Macam orang Sungai Manggis lah. Kalau kita dedahkan pada radioaktif contoh bukan Sungai Manggis Banting. Ni Sungai Manggis dekat Zimbabwe ni, dekat Uganda, Mongolia kan. Lalai dia tak ada keturunan. Sebab apa, dah mandul kan, sebab terkena radiasi. Lalai bila mati, dalam masa 20-30 tahun, Sungai Manggis tu dah jadi bandar hantu. So serutalah analogi dia pada anda punya serangga ni. Nanti dekat Banting ni dah tak ada serangga yang bernama ulat ni. Saya rasa ni sangat kejam lah. Siapalah saintis yang tak pergi sekolah dulu tu? Ni mesti tak pergi kelas sains form 3 ni. Tu yang dia buat suka-suka gigi dia kan. Tak boleh lah macam tu kan. Okay, so dia tak ada pewaris lah. Sebab dia tak boleh nak membiak. Istilah dia adalah membiarkan. Dalam bahasa Inggerisnya, pembiakan ni adalah reproductive. So anda kena tahu istilah-istilah dalam bahasa Inggeris ni, sebab senang anda nak buat rujukan daripada internet dan juga buku reference. Okay, so kalau anda tengok gambar ni, saya tak tahulah ni serangga apa. Yang ni gamma kan. Okay, gamma. Lepas tu yang kat sini dia dah buat anda punya simbol pancaran radiasi lah.
So kalau anda ada tengok simbol ni kat Banting, maksudnya anda jangan datang ke kawasan tu. Nanti anda terkena pencemaran radiasi. Okey, boleh ya. Radioaktif ni je memandang global Pemanasan global. Bukan dia panaskan bumi kita. Yang tu apa Aziz, saya tak pastilah. Sebab salah satu sebab dia guna nuklear sebab dia nak mengurangkan pemanasan global tu lah. Sebab pemanasan global ni bila kita banyak lepaskan apa tu, gas-gas yang macam karbon dioksida, sulfur dioksida, semua tu lah yang ada kesan rumah hijau, greenhouse effect. Ada apa lagi tu kata orang tu, saya pun dah lupa lah. Tapi kita kalau boleh nak kurangkan penggunaan bahan api fosil lah, sebab dia menghasilkan asap tu kan. So bagi saya tak ada kena-mengena lah. Mengurangkan dirinya. Dia mengurangkan. Tapi dia ada kesan yang buruk jugalah kalau kita terkena radiasi tu. Terkena sebab apa? Ada berlaku kemalangan atau kebocoran di reaktor nuklear. Boleh terima Okey, seterusnya adalah pensterilan. Pensterilan ni macam anda steril ni bahasa mudah dia macam kita bersihkan atau basuh. Tapi basuh bukan dengan air. Okey. Kita bunuh kuman tu dengan kaedah pensterilan menggunakan apa tu ni, radiasi yang terkawal. Ni keyword dia. Radiasi mengayon terkawal. Maksudnya kita guna dos yang sangat-sangat sedikit, very little lah. Ataupun kalau bahasa Melayu mudah kita kata buat syarat je. Sebab kita nak membunuh bakteria ni. Okey. So kalau kita dedahkan dia pada radiasi, maka hasil pertanian anda ni, kalau anda tengok kat sini ada apa? Anggur. Yang ni apa? Pisang. Ni apa? Tomat tadi ke berry? Saya rasa dia berry ni. Berry tak ada kat Malaysia Yang ni buah, bukan ciku kiwi. Okay, ni pun anggur kan. Okay, yang ni baru tomat. Yang ni saya tak pasti ni, yang warna merah ni. Ni mungkin buah delima siapa yang suka makan buah dia kenal lah buah-buah ni. Yang ni kita nampak ni buah apple. Okay, yang ni pula nenas. Yang ni strawberry. Yang ni pisang. Yang ni kiwi. Gambar ni banyak kiwi lah. Agaknya gambar ni diambil daripada Australia atau New Zealand kot. Tak tahulah kan. Yang ni berry. Berry warna purple. Okay. So cara mudah dalam industri buah-buahan atau pertanian adalah kita lalukan buah-buahan ni di bawah sinar radiasi yang mengayon tapi secara terkawal. Maksud kita guna sangat sikit je, buat syarat saja. Okey. Seterusnya kita boleh gunakan dalam anda punya kebocoran pipe atau gas bawah tanah. Biasa ni kat negara luar lah, dia punya batang pipe tu, kalau anda berdiri dalam batang pipe tu masih tak cukup lagi. Anda angkat tangan pun masih tak capai lagi dia punya yang belah atas tu. Maksudnya batang pipe ni mungkin diameter dia 8 kaki kot. Besar tu batang pipe tu. Kat Malaysia tak tahulah ada ke tak. Okay. So dalam anda punya kaedah mengesan kebocoran ni dalam industri, kita masukkan sodium 24. Okay. Natrium tu bahasa Melayu So simbol dia dalam kimia adalah Na. Okay. So dia menggunakan, ni sodium biasa, tapi kita gunakan Na2411. Itu yang kita panggil isotop 24. Nanti anda akan belajar apakah maksud isotop tu. Okay. So kita akan masukkan sedikit anda punya bahan radioisotop tu, sodium 24 ni. So kita lalukan dalam anda punya batang pipe. Okay, dia bukan pipe ni, batang pipe lah. Kalau pipe anda ingat itu kepala pipe kan. Okay, tiba-tiba kat sini ada kebocoran. Bahasa Inggeris dia leaking, atau kita biasa guna bahasa mudah dia crack lah. So menyebabkan anda punya minyak atau air tu terkeluar atau bocor di sinilah. Maka kita boleh kesan melalui anda punya alat yang ni lah, pembilang giga mula ni.
So kalau tiba-tiba bacaan dekat sini tinggi, okey, dia kesan tinggi, so dia punya sensor dia atau detector akan berbunyi tining 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 tining. So anda tahu kat kawasan tu anda punya isotop tak normal, maka kat situ ada berlaku kebocoran. So anda nak buat apa bila berlaku kebocoran? Anda baikilah. So anda baiki, anda hanya korek di kawasan sini saja. So anda korek, lepas tu anda tampal ke apa, adalah cara kaedah dia. So selesailah masalah anda tu. Tapi macam mana kita nak kesan, kita menggunakan kaedah radio isotop lah. Okey. Seterusnya, ni kalau anda kerja dekat kilang yang buat logam, buat bodi kereta, buat kertas, buat plastik, apa lagi ni? Ni semua dah dibagi tahu. Kertas, plastik dan logam. Maksudnya yang melibatkan ukuran yang kena accurate atau tepat. Okey. So kita biasa yang ni okey lah, sebab dia bukan benda hidup. Contoh macam anda punya buku, anda punya kertas A4, kertas surat khabar. Lagi satu apa yang kena tepat ni, zinc rumah, zinc kilang. Anda perasan tak, dia punya tu cantik aja ukuran dia, tebal dia pun sekata je kan. So rupanya apa yang kita belajar itulah yang diorang guna, iaitu dia menggunakan tube GM. Yang ni yang saya kata GM tadi apa, sempena nama orang, giga mula. Macam mana nak eja nama giga ni? Mula senang lah, sebab mula ni biasa nama orang Jerman lah. Ni nama 2 orang 2 orang, bukan nama seorang, kalau saya tak silap. So dia ada penggelik, ataupun kita panggil roller lah. Yelah kot, bahasa Inggeris dia roller. So anda ada punca radioaktif, so anda pancarkan sinaran, so akan dikesan di detektor ni lah. Okey, detektor. Okey, so kalau dia punya ketebalan dia tak sekata, maka reading atau bacaan di sini akan berbeza lah. So katalah anda set ketebalan dia 1 mm, contohlah so bacaan dia adalah 10 GM, 10 giga mula. Tiba-tiba penggelik ni rosak ke apa, tiba-tiba kat sini jadi 8, 0.8 lah. Maksudnya anda punya bacaan kat sini jadi kurang lah. Kalau tiba-tiba anda punya bacaan kat sini jadi berapa? 12. So 12 maksudnya mungkin makin nipis, sebab banyak yang terlepas. Kalau anda baca dekat sini sikit, menunjukkan anda punya ni semakin tebal. Maksudnya ada gap di antara anda punya 2 roller tu, 2 penggelik. Yang tu yang saya boleh share sikit lah, apakah maksud bacaan pada tube giga mula tu kalau tiba-tiba dia berbeza. Sebab kita sebagai technician atau engineer, kita dah setting kalau 1 mm ketebalan kertas anda ni, contoh kita cerita ni adalah kita kerja di kilang kertas kan. Kita nak ketebalan kertas kita tu 1 mm. Macam tebal lah kertas 1 mm ni. Mungkin kertas ni buat cardboard atau buat apa, kotak kan. So bacaan dia mesti 10 GM, 10 giga mula. So kalau dia berbeza, maksudnya bacaan dia semakin kurang atau semakin banyak lah. So ketebalan dia berubah, sama ada semakin nipis 0.8 mm ataupun semakin tebal, dia mungkin boleh menjadi 1.3 mm. Sebab tu anda kena mahir pertukaran unit, conversion, dan mahir dalam matematik lah, sebab benda ni adalah pengiraan sahaja. Okey, tadi kita dah cerita daripada pertanian, daripada segi kilang buat plastik, buat logam, buat kertas. Sekarang kita nak menjadi seorang ahli sejarah. Sebab tu bila anda masuk form 4 nanti, nak ambil SPM lagi 2 tahun, anda kena wajib lulus sejarah, sekurang-kurangnya D kan, kalau saya tak silap. Kalau anda dapat E tu lah kira gagal kan. So sekarang anda dah belajar sains dalam arkeologi. Okey, arkeologi ni adalah kaji benda-benda yang artifak lah. So perkataan dia adalah artifak, benda-benda yang berharga. Okey, contoh macam anda jumpa rangka manusia. Okey, yang ni saya tak tahulah dia ambil gambar apa ni, tak pasti. Okey, tak berapa jelas.
Okey, so untuk anda punya arkeologi biasa kita guna karbon 14. Okey, biasa karbon ni dalam kimia 12 6. Dia punya biasa. So kita terpaksa gunakan isotop karbon yang 14 6. Nanti anda belajarlah. Baru seronok kita belajar kimia kan, sebab kita dah ada asas yang kuat. Okey, so kalau anda guna karbon 14, dia sentiasa memancarkan sinar radioaktif. Sebab tu dia ada istilah dalam arkeologi atau dalam bidang sejarah, dia ada pentarihan karbon. Pentarihan karbon. Okey, nanti anda belajarlah. Okey. Sebab kita tahu setiap bahan yang ada di bumi ni dia ada half life dia. Dulu kita ada belajar sikit kan, half life, setengah jangka hayat. Okey, ataupun bahasa Melayu adalah kita hayat separuh, macam itulah kot. Ataupun kita separuh hayat, macam itulah. So maksudnya daripada satu nak jadi setengah memerlukan masa berapa? 2 hari contoh. So makin lama dia akan bertukar menjadi setengah. Okey, setengah bahagi setengah jadi suku lah kan. Suku bahagi setengah dapatlah 1/8, macam itulah sampailah dia habis. Okey. So daripada anda punya pencerapan, okey, ahli arkeologi dapat menganggarkan. Contohlah anda jumpa satu rangka manusia. Okey, kalau rangka manusia ni macam susah nak jumpa kat Banding kan. Okey, anda menjumpai artifak gendang. Gendang apa? Gendang emas contoh. Yang tertanam di dalam estate di Sungai Manggis. Contoh So anda tak tahu berapakah usia gendang tu, daripada tahun bila. So anda kena minta bantuan atau kepakaran daripada ahli fizik yang boleh menentukan dia punya usia gendang tu dengan menggunakan kaedah karbon 14 tu lah, pentarihan karbon. So anda punya tu dia akan detect atau trace. So bila dah buat kajian tu, tiba-tiba menunjukkan gendang tu berusia 1000 tahun. So menunjukkan kita tahu 1000 tahun dulu ada apa? Ada penempatan kan, bukan pertempatan pertempatan kot. Ni nanti kena tanya cikgu BM apa beza penempatan dengan pertempatan kan. Okey, so menunjukkan di Sungai Manggis 1000 tahun dulu dah ada penduduk. Sebab kita jumpa dia punya artifak atau hasil peninggalan yang kita gunakan karbon 14 tu, kita anggarkan berusia 1000 tahun. So anda telah membuat jasa kepada orang Sungai Manggis lah. Contoh tak sia-sia dia belajar kimia, belajar fizik, belajar sains, belajar sejarah. Takkan kita nak agak-agak aja, oh gendang ni rasanya usia dia baru 50 tahun. Tak logik. So kita kena guna aplikasi dalam sains dan juga kimia dan juga fizik. Okey, boleh jelas Okey. Apa dia? Macam mana tulang kan dikubur di tanah, lama-lama akan reput kan cikgu. Macam mana tulang dinosaur boleh bertahan lama cikgu? Kalau dalam segi ni apa Aziz, tulang ni dia bukan daripada yang tu, dia daripada kalsium kan. Ni kena tanya lecturer bio lah. Tulang yang saya faham daripada kalsium. So kalsium ni dia tak mudah terurai ke mereput ke. So dia akan kekal lah sampai hari kiamat. Macam ni lah. So yang repot adalah kita punya apa, organ-organ, daging, kulit, rambut dengan kuku pun setahu saya dalam bidang forensik. Okey, kalau anda apa Haziq suka, anda boleh ambil kos kimia di universiti yang kita panggil kimia forensik. Ni kerja anda mengkaji benda-benda ni lah berkaitan dengan manusia, tapi daripada kimia. Kalau anda mengkaji manusia daripada bio, itu doktor.
Kalau anda mengkaji manusia yang daripada yang macam ni, nak bukti-bukti ni, tu forensik. Tapi kalau anda belajar kimia, nak buat ubat ke, sebagai apa tu, rawatan pada manusia yang sakit ke apa, buat suplemen ke, vitamin C ke apa, tu adalah pharmaceutical. So sekarang anda dah nampak anda punya hala tuju nak jadi apa. So boleh buat keputusan pada sekarang lah, nak ambil bidang sains ke, account ke, sastra ke. Lepas tu dah boleh pilih kerjaya anda daripada sekarang. Nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi sekimia macam Shady ke, tak ada masalah. Nak jadi guru ke, nak jadi pensyarah, boleh decide daripada sekarang. Jangan nanti dah lambat, dah umur dah 25 tahun baru fikir nak jadi apa. Kalau saya, orang tanya nak jadi apa, jadi je dah rider Foodpanda, dapat juga pahala kan. Sebab bagi saya, kita membantu orang yang lapar menjadi kenyang, pahala besar tau. Sebab tu kalau anda nak murah rezeki, selalulah belanja kawan, InsyaAllah. Okay, kita teruskan lagi Haziq. Okay. Karbon 14 yang terkandung dalam artifak sentiasa membacakan sinar radioaktif. So karbon 14 tu yang ada dalam anda punya ni lah, anda punya tulang tu. Maksud saya mungkin kalsium ni, ni kena tanya Cikgu Bayu lah, sebab dia bidang dia kan. Kalsium dia punya komponen utama, tapi selain pada kalsium tu adalah campur bahan lain macam karbon ke apa kan. Okay, so dia akan sentiasa memancarkan sinar radioaktif. So berdasarkan nilai keaktifan, dia adalah dia punya calculation ni kan. Okay, kita dapat anggarkan. Contoh macam kita tadi jumpa apa, gendang emas di Sungai Manggis. So kita kira lah, daripada apa pengiraan kita tu, kita boleh tentukan usia dia. Okay. Dan untuk batuan, okay, batuan ni lebih kepada mineral mineral. Okay, fosil di depan purba. Yang ni yang Aziz kata tadi apa, dinosaur kan. Dinosaur ke, anda jumpa tulang ikan paus ke, jumpa tulang apa, kalau anda baca buku sejarah tu, dia ada gajah besar tu yang kita panggil apa, mammoth. Mammoth ni apa beza dengan gajah yang ada sekarang? Saya kalau tak silap, dia punya gading dia tu, dia lebih bengkok macam tu. Kalau gading gajah biasa macam tu biasa je kan. Ni bengkok dia lain macam. Lepas tu saiz dia pun lebih besar. Saiz telinga dia pun rasa lebih besar. Mammoth, kita panggil apa, gajah purba lah. Okay. So untuk anda punya fosil depan purba, anda jumpa tulang-tulang dinosaur tu dan juga mineral batuan ni, kita guna kaedah UPB ni, uranium plumbum. Okay. Sebab kadang-kadang dia wujud terbentuk sama dengan anda punya usia bumi, 4 billion, 4.5. So kalau kita tukar dalam anda punya ni, ada berapa kosong tu? Kalau kosong dia 3, 1000 Kalau kosong dia ada 6, dia juta. Kalau kosong dia ada 9, 1000 juta. 1000 juta tu adalah 1 bilion kan. Kalau saya salah beritahu Betul Cikgu. betul so anda punya ni adalah 4,500 juta kan. 4,500 juta bersamaan dengan 4.5 bilion. Okey, setuju Setuju. Okey, maksudnya anda teori matematik lah tu, tak sia-sia anda join kelas matematik dengan cikgu siapa lah? Siapa Jamet, kelas 3 Erita, 3 Ezora? Tak ingat dah nama cikgu Mat? Sabar je. Okey, tak apa, kita berhentikan dulu. Asimah Cikgu. Asimah ada 9 kan? Okey, tak apa, kita bagi laluan apa pada azan dulu Kita beristirahat 3 minit. Alright Cikgu.
Ngapain Encok? Jangan nak. Ya Rabbi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rifat dah habis azam belum? Belum. Nak habiskan ke apa? Dia tukang azan cikgu. Yelah, kampung saya dah habis azan dah. Nanti minta jawatan dekat Masjid Kancung Kenal tak Imam Errol? Tempat saya baru. Baru nak mula so ikut tempat saya lah. Kalau Kancung tu kena baik dengan Imam Airul lah. Nanti berdapat jawatan kat masjid tu. Boleh Rifat. Duduk Kancung tak kenal imam susah lah. Legend tu Imam Airul tu. Muda lagi. Bayar saya ke bawah saya pun lupa dah. Tapi lebih kurang bayar saya lah. Okay, so boleh teruskan Boleh. Okay, lagipun kita masa pun dah tak banyak. Ada lagi 9 minit. Okay, saya harap hari ni kita dapat habiskan lah. Saya rasa ni lah tajuk paling lama saya hurai. Mungkin suka dengan saya punya apa tu, kepakaran kot, radioaktif kan. Okay, penentuan fosil. Yang ni kalau anda tengok cerita apa yang dekat TV tu, Indiana Jones lah, apa lagi yang cerita-cerita Mak Saleh pakai kasut apa camel, pakai stokin warna hitam ni. Tapi anda ni aurat lah. Dia pakai apa seluar pendek macam ni je. Saya kata tak senonoh betul dia orang. Tapi dah budaya dia macam tu kan. Nak buat macam mana? Dengan pakai cap, pakai baju lengan pendek, pakai glove. So dia mengkaji apa ni, macam dia mencari tulang-tulang kot. Tak tahulah tulang apa dia cari. Yang ni kalau anda tengok ni macam haiwan yang melekat dekat batu-batuan dalam gua ke, dekat mana lagi sungai ke apa kan. Dia macam diawetkan. Dia mengeras bersama sekali dengan batu-batu tu. Okey, yang gambar yang di bawah ni adalah kepala dinosaur. Kalau anda tanya saya, "Sir, ni dinosaur spesies apa?" Saya tahu dinosaur ni satu je. Agak-agak apa yang paling senang nak ingat nama dinosaur ni? Siapa tahu? Ya, betul. Sebab apa T-Rex ada dalam cerita dinosaur kan, yang terbaru tu. T-Rex. So siapa yang nakal macam dinosaur ni panggil dia T-Rex. Oi T-Rex. Maksudnya kita memberi penghormatan pada dia. Sebab PL dia macam dinosaur. Sebab T-Rex ni dia kecil, lepas tu dia suka menyakat. Dia macam serigala lah, mengkerumun dinosaur yang besar-besar ni, dia jadi makanan dia. Dia lepas tu melompat-lompat kan. Lepas tu kuku dia panjang dan tajam. Tu T-Rex lah tu. Okay, so ejaan T-Rex macam mana? Lupa lah pula. Okay, T_Rex. ya, betul. Underscore, bukan dash ke? Dash. Macam tu. So kalau anda nak buat kedai, anda letaklah, ambil apa gambar dinosaur ni, kepala dia je, T-Rex. Kedai menjual pakaian. Oh, mesti viral kan. TikTok viral, Insta viral kan. Orang datang bukan sebab nak beli baju kedai anda saja, nak tahu kenapa kedai baju anda tu nama dia T-Rex. Sebab tu gambar kepala tengkorak dinosaur. Tu teknik lain lah, marketing dan juga branding. Nak tahu boleh PM tepi lah. Tak ada kena mengena dengan kita punya radiasi ni. Okay,
Karbon diserap oleh tumbuhan hijau, kemudian dikitar dalam rantai makanan. Ni saya rasa anda belajar dalam sains form 1 ke form 2. Anda ingat lagi tak dulu yang anda belajar masa sesi petang? Lupa dah? Dah tak ingat tak apalah. Yang dah lepas jangan dikenang lah. Tapi saya rasa anda belajar kan. Kalau tak silap pun sains form 4 dia kan. Okey. Seterusnya, apabila haiwan mati, Tengok ni kan. okey, tiada karbon baru diterima, maka dia akan mengalami perebutan radioaktif lah. Maksudnya dia punya karbon tu akan mengalami half life, jangka hayat separuh itulah. Okey, so biasanya anda punya fosil dinosaur, fosil mammoth, fosil haiwan-haiwan prasejarah tu kita panggil ahli arkeologi lah. Okey, maksudnya kalau anda gali-gali tanah kat belakang rumah Rifat ke kat kancung tu, tiba-tiba ada tulang dinosaur kan. So anda jangan buat kerja gali sendiri. Anda report polis, nanti polis akan arahkan jabatan ankuiti ke apa daripada muzium negara so dia akan hantar arkeologi untuk siasat lah anda punya tulang tu. Rupanya bukan tulang dinosaur, tulang lembu rupanya. Sabar je. Kesian kan. Kalau betul-betul tulang dinosaur kita dapat duit ke? Tak ada, glamour lah rumah kita. Semua orang datang kan. Charge lah parking RM2, jual popcorn, jual air. Otak kena bisnes mah. Orang datang nak tengok je, bukannya apa pun. Oh betul lah ada dinosaur kat kancung apa. Mak Saleh datang, semua orang datang kan. Barulah otak bisnes yang berkaliber kan. Okay, Baru nak kancung. baru nak ke kancung. Kancung ada Rifat je lah. Okey, so semakin panjang usia, semakin rendah. Maksudnya kalau anda faham dalam konsep fizik, ini adalah anda punya inversely proportional, berkadar songsang. So kalau graf anda tu ni usia kot. Ni anda punya apa? Y ni karbon kot. Half life dia, T half dia. So graf dia macam ni lah. Ni 1000 tahun. Usia dia dalam tahun lah. Ni anda punya kiraan tu mungkin 1, 2, kita tak tahulah. Contohnya itulah. So semakin rendah keaktifan. Oh ni keaktifan, bukan half life dia. Tapi saya rasa unit half life pun kita boleh guna kot. So dah semakin sikit lah. Okay, semakin panjang usia, contoh 1000 tahun. So semakin rendah keaktifan. So keaktifan dia mungkin menghampiri kosong lah. Dia tak boleh kosong. So daripada situ kita boleh anggarkan usia fosil lah. Tulang dinosaur yang kita jumpa di kancung darat, di belakang rumah Rifat, di bawah pokok apa? Pokok durian. Okay. Kajangkang aja gue duriannya. Kajangkang. Oh sejangkang, bukan kancung. Rumah kancung, kampung sejangkang kan. Okey. Kita cuba habiskan sebab ada masa lebih kurang dalam 3 minit. So sumber radioaktif ni dia ada dua lah. Semula jadi dengan buatan manusia. Okey, so kalau semula jadi mineral dan gas, buatan manusia tu dua je lah. Ujian senjata nuklear dan juga reaktor nuklear yang anda kata apa, generate electricity. So sinaran dia akan menghasilkan aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. So ada 3 So kita kena laju sikit sebab ada 3 minit lagi. Okey, aras rendah yang pertama. Okey, aras sederhana yang kedua, aras tinggi yang ketiga. So kalau aras rendah ni yang tercemar tu contohnya anda punya globe, picagari, serpihan kain tu. Okey. Lepas tu kalau aras sederhana ni daripada komponen reaktor, dari kilang pemprosesan, anda punya part-part dalam reaktor tu lah, skru dia ke apa benda semua. Dan aras tinggi tu adalah dia punya fuel dia, reduced fuel kalau saya tak salah istilah dia, sisa bahan api nuklear tu. So yang ni kita kena tanam, gali tanah dalam-dalam, lepas tu kita kena tuang dengan konkrit buat dinding dia ni. Lepas tu anda isi anda punya yang fuel, reduced fuel tu. Lepas tu anda tutup dengan konkrit, blok konkrit yang tebal lah. Tu anda punya aras tinggi.
Okey, langkah keselamatan ni saya rasa tak ada masalah boleh baca, tapi saya go through lah. Yang pertama, baca maklumat. Okey. Yang kedua, pakai glove. Yang ketiga, pakai perlindungan. Seterusnya, kurangkan pendedahan, anda punya exposure tu. Pakai lencana sinaran. Lepas tu label dengan jelas. Simpan dalam bekas yang sesuai. Yang ke-8, guna lengan robotik. Yang ni lebih kepada konsep fizik lah, iaitu kalau dalam university course tu kita panggil mekatronik. Tu sebenarnya lebih pada robotik lah. Okey, dalam bentuk cecair, dalam bekas yang tidak mudah pecah. Of course, untuk yang ke-9, ke-10 cuci tangan. Yang ke-11 anda punya signboard lah. Signboard kena jelas. Kalau dekat Kancung Darat ke Sungai Manggis ada pencemaran radiasi, kena pasang signboard sepanjang jalan dekat setiap tiang elektrik tu. Kawasan radiasi, pencemaran, jangan datang, jangan dekat. Tu masuk dia lah. Okey, boleh jelas Okey, alhamdulillah kita dah berjaya tamatkan. So sharp 1:30. So lepas ni boleh solat Zuhur berjemaah, dan kita tamatkan dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah.